Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Rahim bin Abdul Rasim, merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 6. Dalam video ini kami akan membentangkan kertas kerja kami, iaitu yang bertajuk Analisis Isu Politik dan Ketenteraan Perang Cina-Jepun Kedua 1937 hingga 1945. Sebagai pengenalan, Perang Cina-Jepun Kedua ini merupakan perang yang terbesar yang pernah berlaku di Asia Tenggara semasa Perang Dunia Kedua. Perang ini juga dikatakan bermula apabila Jepun memulakan pencerobohan ke atas China di Jambatan Marco Polo yang terletak di utara China pada tahun 1937. Perang ini dikatakan menjadi semakin besar apabila China melakukan penentangan ke atas Jepun yang diketuai oleh kerajaan Chiang Kai-shek di Shanghai. Setelah Jepun berjaya memasuki China, pencerobohan Jepun ke atas China diteruskan dengan menakluk beberapa wilayah di China, antaranya Manchuria dan Nanjing, dan banyak lagi di China yang telah mengorbankan banyak nyawa di China. Dapatan kami terbagi kepada dua, iaitu isu politik Perang Cina-Jepun Kedua dan isu ketenteraan Perang Cina-Jepun Kedua. Bahagian dapatan ini akan dibentangkan oleh rakan-rakan kumpulan saya. Sebelum kita terus membincangkan aspek politik Jepun dalam China, kalau kita lihat ya, Jepun ini adalah sebuah kawasan yang kecil dan nampak mudah untuk ditaklukkan oleh mana-mana kawasan yang besar pada ketika itu. Namun, keadaan berlaku di sebaliknya. Kalau kita lihat sejarah dunia di mana Jepun adalah kawasan yang kecil, telah banyak memenangi beberapa siri peperangan dengan kuasa besar. Sebenarnya, sejak dari tahun 1931, Jepun telah mengubah politiknya, terutamanya selepas pembentukan rejim Facism, di mana konsep ini telah dilaksanakan untuk menyemangatkan lagi pemerintahan Jepun untuk memperluaskan pengaruhnya di Asia, termasuklah China. Berbalik kepada aspek Jepun ni dalam Perang Cina Kedua, di mana agenda politik Jepun dalam Perang Cina Kedua ianya tidak menunjukkan keterlibatan Jepun begitu ketara dalam politik China pada ketika itu. Akan tetapi, apabila Jepun ini mula menceroboh China pada tahun 18 September 1931, secara tidak langsung ini telah menjatuhkan semula pendudukan KMT yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang pada ketika itu sedang berusaha untuk menyatukan rakyat China. Pada ketika itu, selepas runtuhnya dinasti Qing, penduduk China telah berpecah belah, di mana terdapat rakyat China ini dia mengikuti penguasa panglima perang dan juga komunis. Masalah yang lain serta ditambah lagi dengan pencobahan Jepun telah memberikan cabaran yang besar kepada KMT. Walaupun dasar-dasar yang telah diperkenalkan KMT lebih berfokuskan kepada kestabilan dalaman. Di samping itu, agenda politik Jepun ini telah beralih kepada ketenteraan apabila Jepun melihat kelemahan dalam pentadbiran China telah membuka peluang kepada Jepun untuk melancarkan beberapa siri peperangan. Sentimen anti orang asing. Sentimen anti orang asing di China telah lama berlaku sejak daripada zaman pemerintahan dinasti Qing. Sentimen anti orang asing berlaku kerana kegagalan pemerintahan dinasti Qing. Rakyat China mula menganggap dinasti Qing gagal mempertahankan China lagi dan perlu diganti. Rakyat China juga beranggapan bahawa dinasti Qing telah kehilangan mandat dari syurga. Kemuncak kepada semangat menentang dinasti Qing muncul pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Beliau berpendapat sistem monarki tidak lagi sesuai untuk memerintah China dan diganti dengan sistem demokrasi. Pelantikan Yuan Shikai. Dinasti Qing mengambil langkah untuk melantik Yuan Shikai, iaitu seorang pemimpin tentera yang berpengalaman untuk mengetuai tentera darat dan laut untuk mengatasi masalah pemberontakan.
satu persatu wilayah dikuasai oleh pihak revolusi telah jatuh di tangan dinasti Qing di bawah pimpinan beliau. Kehebatan beliau telah menyebabkan pihak revolusi telah menawarkan jawatan presiden kepada beliau bagi menggantikan Sun Yat-sen. Beliau telah mendesak Maharaja untuk turun takhta. Namun begitu, pelbagai isu yang timbul selepas pemerintahan diambil alih oleh Yuan Shikai seperti tidak mahu melepaskan jawatan beliau dan ingin menghidupkan semula sistem monarki. Pada tahun 1915, beliau melantik dirinya menjadi Maharaja baru di China. Seterusnya, pembaharuan dalam Kuomintang. Kepimpinan Kuomintang diambil alih oleh Chiang Kai-shek. Beliau memulakan gerakan penyatuan China dengan melancarkan kempen ekspedisi ke utara. Pada masa tersebut, golongan panglima berperang sesama sendiri dan membolehkan Kuomintang menguasai satu persatu bandar di China. Yang terakhir ialah pencerobohan Jepun. Pencerobohan Jepun telah menjadi masalah baru yang harus diselesaikan oleh Chiang Kai-shek. Berdasar polosan kuasa yang dilakukan oleh Jepun mengganggu proses penyatuan China apabila Jepun menceroboh Manchuria pada tahun 1931. Beliau terpaksa menghadapi pihak komunis dan panglima perang dan ditambah lagi dengan pencerobohan Jepun yang mempunyai peralatan perang yang lengkap. Sekian, terima kasih. Saya Brevilen Kimwah dan saya akan membentangkan untuk isu ketenteraan yang pertama dalam Perang China-Jepun 1937 hingga 1945. Antara isu ketenteraan yang dapat dilihat dalam peristiwa Perang China-Jepun kedua pada tahun 1937 hingga 1945 adalah kepintaran tentera Jepun itu sendiri. Sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua ini, kepintaran tentera Jepun dalam mengatur strategi peperangan sudah lama bermula sejak dari Jepun melancarkan sistem perisikan pemilihan Meiji. Sistem perisikan secara formal ini pada mulanya terlalu bergantung dengan misi diplomatik semata-mata. Namun usaha Imperial Jepun terus disokong dengan adanya rangkaian perisikan secara informal yang luas. Rangkaian perisikan ini ditubuhkan oleh masyarakat patriotik yang terdiri daripada Genyosha dan Kokuryukai. Organisasi ini dipimpin oleh para pemimpin Toyama Mitsuru dan Uchida Ryohei, di mana mereka ini masing-masing mempunyai hubungan politik dan ketenteraan mereka tersendiri serta mempunyai pengaruh yang besar dalam politik dan ketenteraan. Untuk menjadi seorang perisik, ianya memerlukan kemahiran yang tinggi supaya aktiviti memperoleh atau mencuri maklumat dan penyamaran dapat dilakukan. Oleh itu, ejen-ejen perisikan yang diambil telah dibiaya oleh beberapa ahli perniagaan dan ahli politik untuk mendapatkan sokongan dari segi pembiayaan. Pembiayaan tersebut membolehkan banyak infrastruktur dibina untuk melatih kemahiran perisikan. Genyosha mewujudkan institut latihan di Sapporo di bawah penyamaran sebuah sekolah seni mempertahankan diri, di mana institut ini menyediakan kursus keselamatan, tipu daya dan bahasa serta dialek. Kokuryukai pula menubuhkan Nationalist Trading Academy di Tokyo dan Osaka, di mana akademi ini menyediakan kurikulum yang diperlukan dalam aktiviti pengintipan. Hasil daripada kewujudan sekolah-sekolah tersebut, kerja-kerja perisikan terus dilakukan pada awal abad ke-20. Pegawai perisik Jepun dianggap bertuah kerana ciri-ciri fizikal mereka dikatakan hampir tidak dapat dibezakan antara pegawai perisik Jepun dengan penduduk tempatan China. Sekolah-sekolah tersebut juga telah membolehkan mereka memiliki kemahiran dalam pengetahuan bahasa tempatan dan cara berpakaian orang China. Oleh itu, pegawai perisik Jepun berjaya memperoleh maklumat pertahanan dan strategi perang oleh penggerak revolusi China dan menyampaikan maklumat tersebut kepada ibu pejabat di Jepun. Sekian sahaja pembentangan saya untuk kepintaran tentera Jepun, dan pembentangan ini saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya akan membentangkan berkenaan dengan isu ketenteraan, iaitu insiden Jambatan Marco Polo. Kejadian Jambatan Marco Polo ini dianggap merupakan antara penyebab kepada Perang China-Jepun yang kedua. Pada 7 Julai 1937, Regimen Pertama Tentera Jepun yang diletakkan di wilayah Fengtai memulahkan latihan ketenteraan mereka menggunakan peluru hidup di Lu Gouqiao.
Kehilangan salah seorang tentera telah menyebabkan pihak Jepun untuk mengarahkan pencarian dan telah memulahkan pertembungan antara kedua-dua pihak ini. Insiden ini juga dikatakan sebagai permulaan kepada perjuangan bangsa China kepada Jepun, dan bagi pihak Jepun pula sebagai permulaan kepada perluasan kuasa mereka meskipun secara tidak disengajakan. Kunci utama Beijing adalah jambatan Marco Polo ini kerana kedudukannya yang berhampiran dengan bandar Wanping dan merupakan jalan perhubungan utama antara Beijing dan kubu Kuomintang di Nanjing. Konflik dalaman yang berlaku pada China di sekitar abad ini telah menjadikan China sangat terdedah kepada ancaman terutamanya daripada pihak Jepun. Dari segi strategi pula, strategi Jepun adalah sangat tertumpu kepada kawasan yang kecil dan terhad seperti pada jambatan Marco Polo ini. Selain itu, surat kabar juga digunakan oleh pihak Jepun untuk menyebarkan sentimen nasionalisme bukan sahaja di kalangan tentera Jepun, malahan di kalangan masyarakat Jepun juga. Tambahan pula, China telah mengadaptasikan taktik total resistance untuk menentang Jepun, meskipun mempunyai kekurangan dari segi kelengkapan perang yang moden untuk menentang Jepun pada ketika ini. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Isu ketenteraan Perang Cina-Jepun kedua yang ketiga adalah pembunuhan beramai-ramai di Nanjing. Pembunuhan beramai-ramai di Nanjing ini berlaku pada Disember 1937 yang telah mengorbankan banyak nyawa. Dan dianggarkan nyawa yang terkorban adalah sebanyak 27,000 orang di Nanjing. Pembunuhan Nanjing ini telah menyebabkan ramai penduduk Nanjing melarikan diri. Antaranya adalah pemimpin tempatan yang bernama Mao Zedong telah melarikan diri dari Nanjing, dan segala urusan takbir di Nanjing telah diambil alih oleh Jeneral Chimo Kaisi dan pemimpin yang lain. Zon keselamatan telah ditubuhkan di Nanjing, iaitu dengan keluasan 3.8 km persegi untuk menempatkan penduduk yang terselamat dari pihak Jepun, dan di zon keselamatan ini juga akan memberikan kemudahan asas kepada penduduk yang terselamat seperti makanan, pakaian dan banyak lagi. Pembunuhan beramai-ramai di Nanjing ini bukan sahaja memberi impak negatif kepada penduduk dengan mengakibatkan trauma, tetapi ia juga menyebabkan kerosakan harta benda dan memerlukan masa yang panjang untuk diperbaiki. Sebagai kesimpulan, konflik antara China-Jepun ini telah lama berlaku, iaitu pada Perang Cina-Jepun pertama pada tahun 1894 hingga 1895, dan perkara ini telah menjadi titik tolak pada berlakunya konflik antara Jepun-China pada Perang Cina-Jepun kedua. Selepas berakhirnya Perang Cina-Jepun kedua, China telah bangkit untuk membangunkan negara dan memperbaiki kerosakan yang telah berlaku. Sekian, terima kasih. Setakat ini sahaja pembentangan dari kumpulan 6. Sekian.